Para pendengar Ria 897 FM, kisah yang pertama ingin saya Casey bacakan. Pengalaman peristiwa yang ingin saya ketengahkan. Saudara ingat, jangan terlampau taksub bila mendengar. Dan ini pengalaman yang diceritakan ketika dia sedang memancing seorang diri di tepi pantai. Kata beliau di sini melalui kiriman kepada saya. Diceritakan ketika itu dia sedang memancing di tepi pantai Changi ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku. Dia seorang diri, tidak mempunyai teman, memancing di pantai Changi yang jauh daripada orang. Kawasan yang dia pergi, tempat ini agak terpencil sedikit dan jauh daripada kesibukan orang yang sedang berkelah di tepi pantai. Waktu itu saya sampai dekat kawasan pantai selepas asar Casey. Saya pun mula memasang joran, membawa 3 joran. Dan katanya lagi, saya mula memancing sekitar jam 5 lebih petang. Ya, memacakkan joran saya di tepi pantai. Dan saudara pendengar Ria 897 FM, apabila dia memancing, memacakkan joran di tepi pantai, katanya saya ada bawa 1 kerusi lipat kecil, diletakkan di tepi pantai sambil saya ada beli bekal. Sambil minum, makan, saya tunggu umpan saya untuk digigit ikan. 3 jam Casey. Dari jam 5 lebih petang dia memancing 3 jam. Nak dekat jam 8 masih belum dapat ikan. Masih belum ada hasil. Sampai saya naik busan. Apa ni? Setiap kali pancing mesti tak ada ikan. Saya naik busai, naik geram, naik bingit. Jadi apa saya buat? Teman saya ni seorang pakcik. Dia memang hantu pancing, kaki pancing. Kalau pergi dengan dia mesti dapat ikan. Tapi hari itu dia memang tak boleh pergi. Dia ada urusan lain. Saya pergi seorang-seorang, tak boleh dapat ikan ke si. Jadi saya banyak kali saya tanya dengan dia. Dia tak nak beritahu. Tanya tak nak beritahu. Bagaimana petua yang terbaik untuk dapat ikan, dapat hasil ni tangkapan. Sampaikan pada satu hari, iaitu beberapa hari sebelum tu saya ajak dia. Pak Wan, ni Jumaat ni nak pergi pancing ah. Nak ikut tak? Jom ah. Tak boleh lah. Aku ada urusan. Ada orang nak suruh aku datang tengok-tengokkan rumah dia. Dia baru pindah. Habis rumah dia tu ada macam gangguan. Jadi aku pun dah janji datang lepas maghrib. Lepas tu datang ah. Sini pancing, jom ah. Kau fikir apa? Datang rumah orang nak simah tengok macam tu 1 jam, kadang-kadang lebih. Tengok keadaan. Alamak, kalau tak ada Pak Wan susahlah. Tak apa, biar aku ajar kau. Hah? Ya betul Pak Wan nak bilang. Dari dulu tanya Pak Wan, sekarang baru Pak Wan nak bilang. Kalau kau nak, kau buat perkara-perkara berikut ni. Jadi pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan saya ni terus rasa gairah nak tahu tau. Pak Wan pun beritahu. Dia tak boleh datang pancing terus buat, tak boleh. Dia kena cuba dalam dekat kawasan tu dah nak dekat sejam baru boleh mulakan langkah ni. Saya dekat situ dah nak dekat 3 jam Casey, ikan pun tak dapat. Jadi caranya, saya tak boleh sebutkan kepada anda semua pendengar Ria. Ya, saya hanya sebutkan beberapa langkah yang dikongsi sama. Mula-mula kita kena tunggu paling kurang 1 jam.
Dia tak boleh sebelum 1 jam. Jadi sampai dekat pantai, mula memancing 1 jam. Tak ada ikan, tak kisah. Ya. Kemudian, langkah kedua, anda harus masuk tubuh anda ni ke dalam air atas pusat. Ya, jadi kena jalan masuk dalam air ni. Air tu mesti dekat atas pusat. Tak boleh anda menyangkung, tak boleh. Dia kena berdiri tegak. Dan air laut harus sampai ke paras atas pusat. Kalau tidak, tak boleh juga. Pendengar Ria 897 FM. Kemudian, menghadap ke arah laut. Ya, air atas pusat menghadap ke arah laut. Gunakan tangan sebelah kiri. Tepuk air depan anda sebanyak 3 kali. Pa, pa, pa. Dan kemudian lafazkan ayat-ayat berikut ini yang saya tak boleh kongsi dengan anda. Penunggu laut dan ... dan sebagainya lah. Ada lagi perkara-perkara yang dilakukan, barulah keluar daripada tepi pantai itu ataupun daripada air. Tapi yang terakhir ini katanya, bila nak keluar daripada dalam air, anda tidak dibenarkan untuk pusing. Pusing belakang anda ni membelakangi laut, katanya tak boleh kalau tak mujarab. Jadi bila nak pusing, kena pusing langkah kaki ke belakang. Dia tak boleh pusing dan punggung anda ni menghadap ke laut, tak mujarab, kata beliau. Benar ataupun tidak, saya tidak pasti, tapi itu yang dilakukan. Kemudian dah jalan, mula memancing seperti biasa. Patutlah selama ni nanti ada je lah Pak Wan ni mesti masuk dalam air. Bila ditanya, dia kata, oh, campak joran dari sana lagi senang. Rupa-rupanya ini yang dibuat. Jadi saya pun buat. Dah gairah ni Casey. Ambil umpan cucuk dekat mata kail. 3 joran semua dah penuh. Campak. Tunggu. Dalam masa 10 minit Casey, satu persatu joran saya digigit ikan. Casey, banyak ikan saya dapat. Jadi akhirnya saya dah nak balik. Saya rasa lebih kurang dalam 11 ekor ikan kalau tak silap saya dapat untuk bawa pulang. Masalah mula timbul. Saya dah bungkus barang-barang semua kan. Ikan dah dapat masuk dalam kotak. Dengan bangga saya angkat tempat bekas ikan, joran saya, kotak pancing dengan kerusi lipat. Saya angkat sampai dekat kereta, taruh barang-barang, balik rumah, tunjukkan pada isteri. Tengok yang ikan banyak. Isteri pun terbanyak. Oh abang, banyaknya ikan. Tak apa, ni besok boleh masak yang. Mandi, masuk dalam bilik nak tidur. Dah terlelap. Casey, pukul 1 pagi, isteri saya kejutkan saya. Abang, bangun bang. Ada apa yang? Bang, saya tak boleh tidur lah bang. Kenapa awak tak boleh tidur? Kenapa? Awak sakit ke? Tak bang. Casey, bila saya tanya pada isteri kenapa dia tak boleh tidur, isteri saya kata, dah 2 kali dalam tidur dia termimpi dalam rumah kita ada makhluk hitam, rambut panjang dekat dalam rumah. Bila bangun, dia rasa meremang. Dia cuba tidur balik,
Dan kemudian balik. Dan isteri saya bila ceritakan, saya pun dapat rasakan meremang. Seolah-olah seperti ada sesuatu dalam rumah saya. Pendengar Ria 897, saya pun kata pada isteri, "Dah awak tidur. Saya tengok awak tidur dulu, baru saya tidur ya." Isteri saya pun cuba lelapkan mata, nak sedapkan hati saya. Sandar dekat belakang katil tu, tunjukkan yang saya tak tidur dululah. Saya nak temankan dia. Jadi sedang saya duduk, saya fikir apa benda ni, kenapa isteri aku tiba-tiba macam takut. Casey, saya duduk fikir, kenapa Bila saya teringat kemungkinan sebabnya, astaghfirullahalazim. Saya terus ambil telefon bimbit saya ambil handphone, tekan nombor Pak Wan. Dua tiga kali telefon Pak Wan tak jawab. Saya pun letak telefon, tidur. Pendengar Ria 897, besok saya dah lupa. Dah terlupa. Isteri saya pun tidak cakap tentang hal semalam. Saya pun pergi kerja. Sampai kerja, Pak Wan tanya saya, "Macam mana semalam? Pancing? Bagus tak?" "Bagus lah Pak Wan. Pak Wan itu mujarab lah. Banyak Pak Wan ikan saya dapat." "Baguslah kalau banyak. Kau ikutlah apa aku cakap ikut. Habis bila kau nak balik tu, kau campak tak satu ikan balik?" Kan aku dah cakap dengan kau, kalau kau pancing, selepas kau buat upacara tu, kau dapat 10 ekor, kau tak boleh bawa balik 10 ekor. Kau kena campak 1 ekor balik dalam air. Semalam kau dapat berapa ekor? 11. Berapa ekor kau bawa balik? 11. Astagfirullah. Kau cari naas. Dia datang tu nanti, dia tuntut dengan kau. Patutlah semalam isteri saya mimpi. Isteri kau mimpi kena ganggu kan? Kan aku dah ingatkan kau, dapat ikan tak boleh bawa balik semua. Satu kena campak balik dalam air. Itulah kau tamak sangat. Macam mana Pak Wan? Macam mana apa? Kau balik ambil ikan tu, kau pergi campak balik satu dalam air. Kalau tak, kalau isteri kau dah goreng semua ikan-ikan tu, itu kau jangan jumpa aku. Aku tak boleh tolong. Saya terus telefon isteri. "Hello sayang." "Abang, sayang, ikan semalam yang abang tangkap dalam ada dekat dalam icebox tak?" "Ada yang dah goreng lah." "Awak goreng semua ke?" "Taklah bang." "Gila goreng semua 11 ekor. Adalah yang belin." "Yang belin tu awak jangan sentuh Saya ingatkan isteri saya, Casey. "Kenapa bang?" Tak ada apa-apa, jangan sentuh." Saya balik dengan segera ambil ikan tu, patah balik tempat yang saya pancing, campak balik dalam air. Nasib baik isteri saya tak goreng semua, ataupun tak kasih pada mak dia. Ya Allah, Casey, terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. 897 FM. Seterusnya kisah yang ingin saya bacakan kalau tadi berlaku di Singapura, di pantai Changi. Pengalaman yang diceritakan berlaku.
Berikut ini kisah yang ingin saya ceritakan. Anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Kisah yang diceritakan di sini datang daripada Wan Suhaila. Wan Suhaila. Assalamualaikum Gizi. Waalaikumsalam. Saya Wan Suhaila ingin kongsi pengalaman kisah peristiwa yang berlaku di rumah saya di Pontian. Saya ni adalah pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Malaysia, Johor, Pontian. Jadi katanya Wan Suhaila, waktu tu saya dengan suami ada di rumah. Selalunya rumah saya ni akan ada anak saudara saya lah. Anak saudara saya ni dia tinggal tumpang rumah saya, sebabnya rumah saya ni lebih dekat dengan kerjanya. Jadi waktu tu dia tidak ada bersama dengan saya dengan suami. Dia dah pun pulang ke rumahnya untuk lebih kurang seminggu sebelum dia kembali bertugas pada seminggu kemudian. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, kata Wan Suhaila, pada waktu itu suami saya masuk bilik. Suami kata, sayang, apa bang? Ida kata balik minggu depan. Ni apcal tadi abang nampak dia masuk bilik. Hah? Ida ada? Ha? Tadi abang keluar nak pergi dapur. Ida ada kata balik minggu depan. Entah bang biar saya tanya dia. Saya pun keluar dari bilik. Suami dalam bilik, dah minum air tu di dalam bilik, tengah baring atas katil. Saya keluar. Dah Ida, ni Kak Wan ni. Dah. Saya tolak pintu. Pintu biliknya dikunci. Yalah, dalam tu banyak barang-barang peribadi. Saya pun suruh dia kunci, takut apa-apa berlaku. Dah. Saya masuk bilik. Bang, tak ada orang lah bang. Pintu dia kunci tu. Saya ketuk banyak kali juga ni, tak buka pintu pun. Saya nampak dia lah. Jangan-jangan dia tengah baring tak? Dia mungkin nak buka pintu, awak dah berhenti. Tak adalah bang. Tak apa. Saya ambil telefon. Angkat. Hello? Kak Wan ni Kak Wan. Ida kat mana? Ni kat rumah mak lah. Oh, rumah mak. Ida balik bila? Minggu depan Kak Wan. Afsal? Oh, tak ada apa-apa. Kak Wan nak tanya je. Takut nanti Ida ada kunci Ada. Okey. Letak telefon. Bang, abang nampak siapa ni bang? Ida kat rumah mak dia tau, kata Wan Suhaila kepada suaminya. Sumpah abang nampak Ida masuk bilik. Dah, jangan cakap lagi lah. Meremang pula bulu rumah abang ni. Ni kan hari Khamis malam Jumaat. Kisi dan pendengar Ria, saya dengan suami duduk dalam bilik. Suami masih terfikir-fikir. Saya kata pada suami, dah lah bang, jangan fikir lagi bang. Kita terus tidur sampailah ke pagi. Tapi saya percaya cakap suami, yang dia ternampak pelanduk dua serupa dalam rumah kami. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Ria, pastinya ramai dah pun masuk gelanggang pada malam ini. Bertemankan saya Casey dan juga ramai pendengar-pendengar yang sedang mendengar dari Singapura di seberang tambak. Ada yang suka dengan kisah peristiwa yang dikongsi sama. Tapi ingatlah, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam Misteri Jam 12. Ya. Yang ini. Apa ni? Baik, ini kiriman daripada Syazali katanya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi peristiwa yang saya pernah lalui. Kisah ini berlaku pada tahun 2012. Waktu tu saya sedang menduduki peperiksaan yang terakhir tahun lah. Saya sedang mengambil degree saya di salah sebuah universiti di Singapura. Jadi dekat kampus saya ni, mereka ada menyediakanlah tempat belajar. Dan tempat belajar ni akan dibuka kalau waktu-waktu exam season ni. Mereka akan buka lampu sampai 12.30 malam. Selalunya pukul 10 dah tutup. Lampu dah gelap je. Nak belajar pun susah, gelap. Tapi exam season 12.30 malam masih lagi ada lampu. Dan saya belajar dengan kawan-kawan. Biasalah bila nak belajar ni, kita dah buat arrangement 1 week earlier, kata beliau. Seminggu sebelum sebelum nak ulang kaji pelajaran tu, nanti dalam 5-6 orang lah setuju nak pergilah. Okey, 5-6 orang. Tapi apa yang berlaku, pendengar Ria 897 FM, bila sampai harinya, kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang saya seorang yang pergi. Pada hari itu, saya dengan teman saya, kami berdua sajalah. Saya dengan seorang lagi budak Cina. Kami berdua belajar di study corner, kata beliau ni, tempat sekolahnya di salah sebuah universiti di Singapura. Kami mula belajar sekitar jam 6 petang dan kami memang nak berada di sana tu dalam 4 jam gitulah, 4 jam 5 jam barulah nak pulang. Jadi datang 6 petang, bila datang tu jumpa kawan, kita borak-borak sekejap barulah mula ulang kaji pelajaran. Dah kita buatlah assignment lah, buat paper macam-macam lah untuk ulang kaji pelajaran bagi peperiksaan akhir tahun yang akan datang. Jadi waktu maghrib saya rehat seketika. Teman saya ni masih lagi sedang belajar. Saya kata I take a break lah, saya pergi menunaikan solat maghrib. Dari tempat saya belajar dekat kawasan tu nak pergi ke satu ruang surau kecil lah, ni musolah dekat sekolah saya ni agak tidak jauh lah. Kalau jalan kaki tu dalam masa 7 hingga 10 minit akan sampailah ke tempatnya. Saya pun pergi solat, dah ambil wuduk semua, saya solat. Selepas solat, saya keluar daripada bilik solat tu, jalan menuju ke arah teman saya lah yang sedang belajar di study corner tu. Dekat study corner tu cuma saya dengan teman saya berdua saja yang ada, sebab sekolah saya banyak dia panggil study hotspot. Study hotspot ni banyak, tapi tempat yang kami gunakan cuma saya berdua dengan teman saya. Yang lain semua kosong, tak ada orang. Bila datang balik, saya nampak ada salah satu meja study corner ni ada digunakan lah oleh seorang pelajar perempuan, tengah duduk lah. Jadi saya pun datang, saya kata, ada orang lah. Saya pun join teman saya lah. Tanya dia dah belajar apa sekarang. Dia kata, tengah dalam hal-hal bab-bab tertentu lah. Saya pun buat assignment saya. Kemudian saya tergerak hati, toleh belakang, tengok budak tu, perempuan tu masih tengah duduk, tapi tak belajar. Dia duduk, menghadap ke arah bangku lah di hadapannya. Ada meja ni kan, tengah duduk dekat bangku tu, mengajak meja. Dia kok tak belajar. Lepas katanya di sini, saya pun bercakap dengan teman saya lah. Weird come here don't want to study. Habis teman saya tengok, who you talking to? Talk to you lah. What? Come here don't want to study. I'm writing something what? No, I'm not talking about you. I'm talking to you about the girl behind us. Where? Behind me lah. There, that girl. Kata saya kepada kawan Cina. You don't anyhow scare me leh, kata kawan Cina saya. What scare you? Behind me what? See the girl? At the bench there, sitting. Come here also don't want to study. Might as well go Orchard Road like. Saya katalah, kawan perempuan ni datang sini tak nak belajar. Dari tadi duduk diam gitu. Kalau gitu lebih pergi Orchard Road. Saya gurau lah.
Teman saya pun letak pensel. Which girl are you talking about? There's no one behind you. Casey, saya toleh belakang. Saya nampak perempuan tu tengah duduk. Saya tengok kawan saya. You playing a prank ah? She's right behind me. There's no girl behind you. Kawan saya keluarkan handphone. You don't move. You sit here. Kawan saya ambil gambar saya. Kawan saya tunjuk. Now you see, where's the girl inside the photo? Terus bulu rumah saya meremang. Casey, saya nampak dengan jelas. Bila saya datang, saya toleh 2-3 kali. Dia masih dekat sana. Kawan saya ambil gambar, tunjuk saya dalam gambar dekat bench yang wanita tu duduk tak ada orang. Saya nak toleh belakang, sekarang saya takut. I thought I saw someone behind me. You are. Dia terus belajar. Saya dah tak boleh belajar, Casey. Masih tertanya-tanya. Saya diam. Pejamkan mata, baca surah. Barulah saya dapat teruskan ulang kaji pelajaran untuk peperiksaan akhir tahun. Bayangkan, siapa yang saya nampak tu? Dan kenapa saya kawan saya langsung tak nampak? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Beberapa buah lagu. Saya ingin mengundang anda untuk menghubungi Casey di 669-11897. Silakan 669-11897 berkongsi kisah pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello. Hello. Hello, Ria. Ya, siapa tu? Pelik. Okey. Mana ni kejap Dekat mana? Okey. Katanya, Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi pengalaman. Casey, kalau tanya pendengar-pendengar Radio Ria, saya ni orang Shah Alam. Dekat Shah Alam ni ada sebuah rumah sewa yang berhantu. Mungkin ramai yang tahu tentang rumah sewa berhantu ni. Saya pernah memasuki dalam. Ya, bukan masuki dalam, tapi dalam pekarangan rumah sewa berhantu ni. Saya memasuki melalui lubang pagar yang berlubang dekat sebelah tepi. Saya bukan seorang lah. Dengan teman saya ni, kami bertiga memasuki rumah tu pada waktu malam, dan kami membawa lampu suluh. Bila mendengar saja cerita tentang rumah ni, katanya rumah sewa ni rumah sewa ni berhantu lah, rumah ni ada penghuni lah, ada gangguan. Saya dengan teman-teman semua, okey, kita dah janji kita nak pergi. Malam tu kita bertiga masuk ke dalam melalui sebuah lubang yang ada pada pagar rumah. Jadi pendengar Ria 897 FM, apa yang berlaku ni, bila saya dengan kawan-kawan saya masuk dalam, ya, kita mula daripada depan tu. Depan jalan, tunduklah, terbungkuk-bungkuklah, takut dalam ada orang. Jalan lampu suluh memang tak dihidupkan sebab boleh nampak, dan kita pun tak nak orang lain tahu yang kita ada dekat dalam tu. Kita cuma bawa saja, jika diperlukan akan kita gunakan. Tengah jalan, pusing sampai dekat belakang rumah, Casey. Anda bayangkan Jadi belakang rumah, saya tengah berdiri tau. Berdiri memandang ke arah kawan saya dua yang dekat depan saya lah. Berdiri kat sini sebab belakang ni dah orang dah tak nampak. Jadi kita pun tak payah nak bersembunyi sangat lah. Jadi tengah berdiri dua teman tengah tengok saya ni. Cakap, rumah ni aku tengok okey je. Apa berhantu sangat tentang rumah ni Hoi, kedua korang. Cabut! Teman saya seorang ni tengok saya. Kemudian saya nampak dia pusing belakang dengan seorang lagi teman saya ni pusing dan lari ke si. So, apa pasal ni? Saya nak toleh belakang pun tak berani.
Saya lari ikut mereka. Sampai dekat lubang tu, berebut-rebut semua nak keluar. Sampai dekat luar, naik basikal, kita kayu basikal macam lipas kodong. Dalam keadaan ketakutan, saya masih tertanya-tanya apa yang teman saya nampak. Dan akhirnya sampai dekat simpang 4 traffic light, dekat simpang 4 lampu isyarat ni, kita pun berhenti. Dah termengah-mengah. Kenapa korang lari? Teman saya ceritakan, bila saya tengah berdiri dan memandang ke arah mereka, katanya dekat belakang saya ada seseorang, ini merupakan susuk tubuh wanita, perempuan rambut panjang, sedang terapung-apung, berdiri dekat belakang saya. Dan kawan saya kata, aku yakin sangat tu Pontianak. Sebab dia terapung-apung, rambut panjang, wajahnya memang amat menakutkan. Kami pun apa lagi, teman saya dua ni lah, bila ternampak dah tak boleh cakap, kata, lari. Saya pun ikut lari. Patutlah tadi tu saya bila berdiri, saya katakan rumah ni tak apa-apa lah. Saya juga meremang bulu rumah. Misteri jam 12 malam. Misteri jam 12. Pengalaman kisah. Saya nak tengok nama-nama yang ada di sini. Geng-geng Momo. Wow, ada kirim Mi Mat Rock Kapak. Bro KC terbaik cerita malam ni. Yang first kisah pemancing macam ikan dia 11 ekor. Ada macam ni besar tak? Pasal saya cuma dapat seekor je. Dia tunjuk gambar ikan pari bintik. Pari bintang ni, ataupun pari apa ni? Ni pari leopard. Macam leopard prince pun ada. Ikan pari pun jadi ikan macam leopard prince. Wah, besar ikan pari awak. Jangan action. Hidup jangan riak. Okey, seterusnya. Kiriman-kiriman. Ada kata di sini. Kata Bro KC, wow, kisah pancing tadi menarik. Saya dulu pernah juga mendapat petua yang sama seperti itulah. Tepuk air bagai. Tapi saya tak pernah buat sebab saya tahu kalau kita minta bantuan daripada sesiapa pun, pastinya kita nak mereka inginkan balasan. Manusia, sedangkan manusia tolong kita kadang-kadang tak semua, tapi sedangkan manusia lah yang menolong tu pun ada juga inginkan sesuatu in return. Ini kan pula minta tolong daripada syaitan dan jin. Ish, jauhkanlah, kata beliau. Yang ini daripada Ani Rosli. Terima kasih pada anda. Selamat tengah malam KC. Saya sedang mendengar MJ12 bersama anak peminat setia dari Woodland Circle. Apa khabar Puan Ani Rosli dan anak anda, ya? Seterusnya, Ahmad Zawal. Kes terbaik pendengar dari Ipoh, Malaysia. Ahmad Zawal. Bukan Zawal tapi ada double A. Dari Zawal. Ya, Zawal. Terima kasih pada Ahmad Zawal. Kun Misteri, saya Anwar. Pendengar dari Gelang Patah, Johor Bahru. Semoga KC Fizao Ausam Hayan sentiasa sihat. Kun Misteri. Terima kasih Kun Misteri. Awak ingat nama keluarga, bagus. Jarang orang cakap nama keluarga saya penuh, Ini terima kasihlah. Selamat tengah malam DJ KC Champion dari Jorong, Adi Suhaidi. Apa khabar Adi Suhaidi? Saharudin Zakaria, selamat pendengar setia dari Pasir Godang. Terima kasih. Haris Rahim, selamat malam KC. Selamat malam. Selamat malam juga pada Zulhilmi Azli, Zio Hikeshi, Muhammad Rushaidi, Roxana,
Muhammad Fahmi, Ika Deta Saputra, Hadif Ilham Kamarudin, yang ini kiriman-kiriman siapa lagi? Muhammad Arif Ismail, Kak Nana Sarina Selamat Vos, terima kasih pada anda. Kak Nurkia Jones, terima kasih. Amirul Rusdi, Alisha Ridwan, Azrul Nishikino. Jepun Depan nama Melayu Azrul, belakang Jepun. Ni confirm kacukan, Melayu campur Jepun. Saya Mat Azrul, pendengar dari Setapak, KL, Malaysia. Masa balik kampung naik bas mesti dengar MJ12. Best je dengar kalau abang kisah cerita. Terima kasih pada Azrul. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Malaysia yang mendengar rancangan MJ12. Dan saudara, MJ12 akan diteruskan berkongsi dengan anda pengalaman-pengalaman misteri. Dan terima kasih saya nak ucapkan pada anda. Saya sebenarnya kalau di Facebook Ria, sebulan sekali saya akan cuba ketengahkan vlog vlog ataupun vlog Misteri Jam 12. Yang pertama saya dah pun kongsi lebih kurang 2.2 ribu shares dan 100 lebih ribu tontonan vlog MJ12 di Facebook Ria. Terima kasih kerana sentiasa menyokong karya-karya yang saya lakukan, cipta untuk anda semualah, sekadar hiburan ya. Dan kemudian saya kalau off air, maknanya waktu saya ada masa lapang, saya akan buat di saluran. Saya ada saluran YouTube sendiri. Saya baru aktif balik. Sebelum ni saya senyap menyepi, tapi sekarang ni saya rasa saya harus aktif balik dalam saluran YouTube saya, iaitu DJKC lah. Dan terima kasih pada anda yang dah subscribe kepada saluran YouTube. Dan pastinya saya telah memuat naikkan kisah satu siri yang saya nak kongsi sama, iaitu siri yang dipanggil Cerita Dalam Kereta. Jadi saya sambil memandu, saya berkongsi kisah seram. Dan kalau berkesempatan saya akan pergilah ke tempat-tempat yang misteri. Saya punya cerita dalam kereta ni bukan cari hantu, bukan nak membuktikan ada hantu, tidak. Dia sekadar video tentang apa yang saya lakukan masa lapang. Dan pastinya ada sedikit sebanyak mungkin kisah-kisah seram yang diselitkan, yang dikongsi sama melalui email yang saya bacakan pada anda semualah. Jadi janganlah harap nak cerita seram cerita dalam kereta ni adalah satu misi menjejaki hantu ke, cari itu cari ini. Tidak, sama sekali bukan satu misi mencari hantu, tetapi hanya sekadar berkongsi kisah. Dan saya akan selit-selitkan jugalah, kalau dari masa ke semasa ni baru saya nak build up my channel, jadi nak menambahkan subscriber, pastinya ia memakan masa, dan saya akan dari masa ke semasa memperbanyakkan lagi lah pengalaman yang dikongsi sama dalam cerita dalam kereta di laman YouTube saya. Sebabnya di YouTube ni lebih mudah untuk saya memuat naikkan video dari di Facebook. Sebab YouTube ni saya boleh buat playlist untuk anda tengok. Kalau Facebook ni dah muat naik video, dia macam hilang. Tenggelam dengan apa-apa yang saya post, video-video yang mungkin tak kena mengena dengan tema saya, itu cerita dalam kereta. Jadi sebab itulah saya memilih YouTube, yang mana boleh buat playlist dan mudah untuk anda mencarinya. Setakat ni dah ada 3 episod. Episod pertama, episod kedua, episod ketiga, episod keempat akan datang. Tapi tidak semua episod yang akan saya muat naikkan ni, tidak semua episod begitu kata orang ni adventurous lah, sampai keluar kereta jalan sana sini. Itu hanya episod-episod special saya akan buat. Dan kalau tidak, saya akan memandu, hanya sekadar berkongsi pengalaman yang saya terima melalui kisah cerita dalam kereta. Baik, kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Hubungi saya sekarang 669-11897 berkongsi kisah. Ingat, suara anda tu harus kuatlah bila bercerita, jangan berbisik-bisik. Yang kedua tu, jauhkan diri dari radio supaya anda tidak terganggu. Dengar
melalui telefon, bukan dengar melalui radio. Kalau dengar melalui radio akan lambat, nanti anda akan tersekat-sekat bila bercerita. Yang pastinya juga apa jua yang ingin dikongsi sama, ingat jangan sebut nama tempat, nama orang. Anggaplah ia semua hanya sekadar hiburan sahaja. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Selamat pagi. Saya Akin. Akin, dari mana telefon ni? Daripada Jurong. Ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, kisahnya dalam berapa tahun, dalam 5-6 tahun yang lepas. Ya, saya berada di Cambodia untuk buat volunteer work. Jadi pada masa tu, berapa lama tu di Cambodia? Di Cambodia selama 2 minggu. Okey. Okey, jadi tempat tinggalnya saya tinggal di rumah kampung. Rumah kampung yang tinggi lah, kirakan kat bawah tu kalau ada orang boleh merangkak kat bawah. Jadi pada satu malam tu saya tak boleh tidur. Okey, jadi bila tak boleh tidur tu, saya tidur paling hujung sekali sebelah kanan. Jadi kawan-kawan saya, rakan-rakan saya semua di sebelah kiri. Jadi pada malam tu, satu malam tu saya tak boleh tidur. Saya rasa macam panas, macam gelisah. Dan saya tengoklah kawan-kawan saya semua tengah tidur nyenyak. Dan bila saya tengah lihat pusing daripada kiri, kawan-kawan daripada kiri, saya pusing ke kanan. KC terperanjat lah. KC saya nampak ada susuk badan wanita di sebelah saya tengah menyangkung. Aduh, rambut dia panjang tutup muka KC. Pasal saya ni memang boleh nampak lah daripada kecil. Ya, saya. Jadi mungkin kawasan Cambodia tu juga waktu zaman Khmer Rouge juga. Pasal saya diberitahu yang tempat tu ada Khmer Rouge punya rejim dulu. Jadi yang itulah kirakan paling seram untuk saya, pasal ada perempuan yang tengah duduk menyangkuk sebelah saya. Jadi saya tak boleh buat apa-apa, nak pekik pun tak boleh pekik. Apa yang saya buat, saya ambil selimut, padahal saya tengah rasa panas berpeluh. Saya angkat selimut, tutup muka, saya cubalah tidur. Ya, ada banyak lagi kisah, tapi itulah kirakan salah satu yang anda kata anda boleh nampak lah. Ya, dari kecil. Saya daripada kecil memang boleh nampak. Jadi kalau cakap tentang boleh nampak ni, yang paling menyeramkan, menakutkan ketika usia kecil tu, apa yang pernah anda alami? Okey, daripada saya agaknya dalam usia K2, dalam 5 tahun agaknya. 5-6 tahun. Itu saya tak nampak, tapi saya terasa macam saya tengah duduk. Di bawah saya tu dipangku oleh seseorang, tapi tak ada sesiapa yang pangku saya. Dan yang kedua tu, yang bila saya boleh nampak tu, bila saya agak dalam darjah 5, saya baru mula tidur seorang dalam bilik seorang. Jadi satu malam tu saya macam ada sleep paralysis. Jadi bila saya terbangun, terjaga, saya ternampak ada susuk badan wanita juga, tapi tengah menghayut dekat siling. Dia melekat kat situ. Dia melekat kat siling. Rambut dia memang terjuntai, mata dia merah, tengah melihat dekat saya, ke arah saya. Dan itu kan masa darjah 5. Jadi saya pekik sampai ibu saya masuk ke dalam bilik saya, terus benda tu hilang. Wah, anda ni kira boleh nampak-nampak ni. Memang dah daripada kecil boleh nampak, tapi memang seram lagi sih mengalami benda ni semua. Jadi semoga anda berhati-hati je lah ya. Jangan salah pandang. Terima kasih. Terima kasih. Itu pendengar kita, terima kasih atas perkongsian pengalaman. Kadang-kadang itulah hantu ni ataupun makhluk halus ni, kadang-kadang kisahnya ringkas. Dia jelma, alah setakat tu. Tapi bila anda dalam situasi yang mana ada dekat kawasan yang sunyi, tak ada orang lain, ternampak susuk tubuh seorang wanita berdiri depan pintu, itu adalah kisah paling seram yang pernah anda alami, saya rasa. Dia tak payah nak berdiri terbang macam Hollywood. Dia berdiri dekat pintu je. Awak tahu siapa ni? Dia tengok awak, dia tenung, dia senyum. Itu pun dah seram. Dan inilah kisah yang saya nak kongsi sama ni. Seterusnya kisah agak serupa pengalaman yang diceritakan, datangnya daripada Encik Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Yusof. Saya nak berkongsi pengalaman dan saya ni bekerja sebagai pengawal keselamatan.
Jadi saudara, Encik Yusof berkongsi pengalaman, entah benar ataupun tidak, jangan anda mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Kata Encik Yusof, saya adalah seorang pengawal keselamatan yang menjaga sekolah. Ya, beliau ni kerja beliau adalah menjaga sekolah. Salah sebuah sekolah yang dia jaga adalah sebuah sekolah dekat Pening, iaitu di Pulau Pinang. Ya, dipanggil Pening Free School. Preschool ke free? Oh, free. F-R-E-E, free school. Jadi ini sekolah yang saya jaga ni, Casey, kata Cik Yusof, terletak di Georgetown, Pulau Pinang. Sekolah ini merupakan sekolah yang menggunakan bangunan lama yang dibina saya tak tahu bila, tapi bangunan ni memang bangunan zaman-zaman kolonial dahulu. Kalau Casey datang dekat sekolah saya ni, Casey tengok sekitarannya memang seram, sunyi, dengan image yang cukup lama sangat-sangat. Dan kembali kepada pengalaman saya, sekolah ni, saya bertugas sebagai pengawal keselamatan, bekerja hanya pada waktu malam sahaja. Waktu malam bila bekerja ni, saya bertugas 2 orang dengan seorang lagi sahabat. Jadi sekolah ini akan tutup pukul 7 malam. Dari kita akan datang jam 6. Dari jam 6 ataupun 7 malam sampai 6 keesokan pagi lah, bila sekolah tu mula beroperasi balik, saya bertugas. Kami harus menjaga sekolah supaya tidak dimasuki oleh mereka yang nak menceroboh, mencuri barang dalam sekolah ni. Itulah antara kerja yang dilakukan oleh Encik Yusof satu ketika dahulu. Sekarang dah tak lagi lah kerja sini, tapi dulu pernah terjadi. Jadi apa yang berlaku, saya ni dengan seorang lagi sahabat saya pernah ternampak, Casey. Ini bukan main-main, ini betul-betul. Pernah ternampak seorang guru. Guru ni dia sedang berjalan, Casey, nak masuk ke dalam bangunan utama sekolah. Sekolah ni ada banyak bangunan-bangunan lah, tapi dia nak masuk dalam bangunan utama, itu merupakan pejabat-pejabat guru-guru. Dia sedang berjalan menuju ke arah pejabat. Yang menakutkan, saya dengan teman saya nampak cikgu ni lah, guru ni datang balik. Jadi kita okey lah, mungkin nak ambil barang ke. Kita pun perhatikan lah. Yang terperanjatnya, teman saya tak nampak, tapi saya nampak, kata Cik Yusof, guru yang dimaksudkan tengah jalan sampai depan pintu staff room, bilik guru ni. Dia tak buka pintu. Malam tu saya ternampak depan mata saya, guru ni masuk menembusi pintu tanpa membukanya. Saya terperanjat, beritahu teman-teman saya, tak percaya. Saya dengan teman saya tinggalkan office. Lalu kami bergegas menuju ke arah staff room ataupun bilik guru ni. Kami buka pintu, tengok dalam bilik tu gelap segelap-gelapnya. Saya buka lampu, tengok dekat dalam, cari mana guru ni. Tak ada, Casey. Guru ni tak ada langsung. Tapi apa yang mencurigakan, yang memeranjatkan, sebab dari jauh saya kenal guru ni. Kita ni dah kerja dekat sini lama, kita kenal guru ni. Dari jauh pun kita tahu, boleh cam wajah, bentuk badan. Apa yang meranjatkan apabila saya dengan teman pergi ke meja guru ni, di atas meja guru ni, Casey, ada banyak sangat bunga diletakkan. Dan bila saya tengok lebih dekat lagi, ada surat yang ditulis, ada kad yang ditulis. Bila saya pandang sekali lagi, saya tengok guru yang patutnya duduk dekat meja tu dah meninggal dunia. Itu adalah kad-kad ucapan salam takziah, bunga-bunga yang diletak daripada para kaki tangan sekolah sebagai tanda sedih bagi pemergian guru yang dimaksudkan. Saya tak pasti bagaimana guru ni meninggal, tapi saya nampak guru ni macam patah balik tau, Casey. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Kemudian saya dengan teman saya keluar. Teman saya masih tak percaya yang saya nampak guru ni. Katanya itu semua hanyalah secara kebetulan, yang saya nampak guru dan guru tu pun dah meninggal. Dekat atas meja pun ada bunga-bunga dan kad ucapan salam takziah. Misteri Jam 12.
Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. FM, berikut sekolah yang ingin saya kongsi. Bukan sekolah, cerita yang ingin saya kongsi. Ini berkenaan dengan sekolah kebetulan malam ni. Kalau tadi seorang pengawal keselamatan yang menjaga sekolah, yang ini seorang pelajar daripada sekolah ini. Katanya saya bekas pelajar, saya pendengar dari Malaysia. Saya ni orang Sarawak, Gesi. Gemar mendengar rancangan MJ12 walaupun saya berada jauh di Sarawak. All thanks to the internet. Terima kasihlah pada orang Sarawak. Siapa lagi orang Sarawak sedang mendengar sekarang ini? Ini namanya kejap Okey, nama saya Jerry. Saya pendengar dari Sarawak. Saya suka mendengar rancangan MJ12. Dan ini pengalaman yang saya nak ceritakan berlaku dekat sekolah lama saya lah. Dulu saya sekolah di sini, iaitu SMK Serian. Wow. SMK Serian. Sekolah yang dimaksudkan di Sarawak. Dan KC sekolah saya dahulu pernah memasuki surat khabar. Kalau tak silap saya pada tahun 2008 yang mana kejadian ini berlaku, para pelajar dalam sekolah menghadapi ataupun diserang gangguan histeria. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik saudara, dengan itu saya nak berkongsi. Apa kata kalau mungkin sudah bersedia, saya akan ketengahkan yang inilah. Misteri hitam kata orang, bagaimana? Saudara pendengar Ria 897 FM. Memandangkan kita dah topik berkongsi secara kebetulan dua sekolah yang dikatakan ada kes kejadian-kejadian seram. Yang pertama, seorang pengawal keselamatan yang menjaga sebuah sekolah di Pulau Pinang. Katanya beliau pengawal keselamatan di Penang Free School. Yang kedua pula, kiriman daripada pendengar bernama Jerry, pendengar dari Malaysia, Sarawak. Beliau bekas pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Serian. Katanya di sini, sekolah saya ni KC pernah dimasukkan dalam akhbar kerana kejadian yang berlaku, iaitu 70 pelajar yang pernah diganggu gangguan histeria. Difahamkan Sekolah Menengah Kebangsaan Serian merupakan sekolah menengah kebangsaan terletak di Jalan Ilmu Serian, Sarawak. Pada tahun 2008, gangguan histeria, 12 pelajar sekolah diserang histeria di mana mereka menjerit dan bertingkah laku aneh dipercayai disebabkan oleh kehadiran paranormal. Serangan histeria beramai-ramai itu mendatangkan begitu banyak gangguan sehingga kelas terpaksa digantung oleh pihak berkuasa. Ini bukan pihak sekolah lagi Pihak berkuasa ni dah pun ambil alih dan mengatakan sekolah ni akan ditutup buat seketika. Seorang pelajar yang pernah mengalami histeria menceritakan bahawa fikirannya menjadi kosong dan dia tidak dapat mengawal tubuhnya sendiri. Beliau memberitahu akhbar ataupun para wartawan. Kata beliau, saya berasa sangat pening dan mendengar suara-suara yang menakutkan yang pelik bermain di kepala saya. Manakala rakannya pula mendakwa bahawa dia mendengar perubahan suara rakannya ketika dia cuba menenangkan rakannya itu. Ada juga sebuah sekolah. Difahamkan di sini sekolah ini, dibina pada tahun 1893. Sekolah Victoria Institution
sekolah menengah ini. Institut ini sebuah sekolah menengah yang mana difahamkan ada beberapa pelajar yang pernah mengalami satu gangguan dalam tandas ketika mereka menggunakan tandas. Seringkali bahu mereka ditepuk kalau menggunakan tandas seorang diri, tetapi bila toleh ke belakang, sememangnya tidak ada orang pun di dalam tandas berkenaan. Maka itu para pelajar dinasihatkan oleh guru-guru, kalau nak pergi tandas, jangan pergi seorang diri, setidak-tidaknya pergilah berdua. Berkenaan dengan sebuah sekolah di Malaysia. Pendengar Ria 897. Bila saya type dan tengok nama-nama sekolah dan bangunan-bangunan sekolah, wow, seram Jadi saudara, selain dari itu juga, di sini satu lagi senarai sekolah yang dikatakan mempunyai gangguan-gangguan misteri. Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Kuala Lumpur. Sekolah yang telah pun dikosongkan. Sekolah ni sekarang dah tak beroperasi lagi, dah dikosongkan menjadi bangunan yang terbengkalai saudara. Sekolah ini dikosongkan sejak tahun 2005 dan ia ditinggalkan sehingga ke hari ini. Tidak ada sebarang projek untuk merobohkan sekolah ini disebabkan keadaan tanah yang tidak selamat untuk diduduki. Sebab itulah sekolah ini dikosongkan, kerana kesan-kesan retak mula muncul di dinding-dinding sebelum diminta untuk ditutup. Walaupun kisah-kisah aktiviti paranormal di sekolah Danau Perdana ini masih terus tersebar dan diperkatakan. Salah satu kisah diceritakan oleh seorang guru bernama Siti Hawa. Beliau menceritakan kepada wartawan ketika dia berada dalam bilik guru. Waktu itu sedang menyimak latihan anak-anak murid dan beliau pulang agak lewat. Jam 9 malam masih berada dalam sekolah seorang diri. Tengah simak dalam sekolah tu ada almari besar. Ternampak dekat almari ada makhluk macam tengah baring dekat atas almari yang panjang. Tiba-tiba rasa bulu rumahnya meremang, kata guru ini Siti Hawa. Dia pun menghabiskan kerjanya secepat mungkin. Dia keluar daripada bilik guru dan terus pulang ke rumah. Antara lain juga seorang guru pernah berkongsi, yang ini Encik Osman, mengatakan pengalaman beliau di bekas tapak sekolah lama ni, iaitu Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Kuala Lumpur. Dia pernah ternampak seorang pekerja pembersih yang berjalan menuju ke arah makmal. Dan kata Cik Osman, saya kenal dengan pekerja pembersih ni sebab dia ni orang yang peramah. Seorang makcik yang agak uzur, tetapi dia peramah sangat-sangat. Beberapa hari tidak jumpa makcik ni, kemudian dapat bertemu dengan dia, tetapi dia memasuk ke dalam kawasan makmal. Saya pun harus bergegas pulang, tak sempat nak menegur beliau. Keesokan harinya saya mencarinya dan bertanya pada beberapa guru, dan mereka semua mengatakan yang makcik yang saya cari sebenarnya dah meninggal beberapa hari sebelum itu. Jadi itulah sedikit informasi kisah tentang berkenaan dengan sekolah-sekolah yang berhantu yang diceritakan dalam Misteri Hitam Kata Orang. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Ni saya Mamat. Mamat, panggilan dari mana Mamat? Okey, panggilan daripada Yishun. Pengalaman tentang apa ni, silakan. Okey, pengalaman saya ialah tentang dulu saya peniaga di negeri seberang. Okey, tak jauh daripada Singapura. Daripada Kastam dalam jarak mungkin dalam 10 minit. Okey, bila saya dah berniaga selama 3 bulan, kedai saya maju, Alhamdulillah.
Pasal saya buka sana, saya buka kafe kat sana. So kedai saya maju, Alhamdulillah. Selepas 3 bulan tu, Perdana Niaga mulai surut lah. Kita pun tak ada fikir apa-apa, mungkin rezeki kan. Okey, tapi selepas tu saya pergi kedai pada satu malam tu. Saya pergi ke kedai saya, berjalan kaki daripada kondo saya, saya jalan kaki. Kali tu daripada atas langit tu, macam petik tambah ke saya. Orang-orang yang depan tengah makan dekat luar tepi road semua nampak tambah ke saya. Saya ingat petik lah, saya pun elak. Kali tu tapi kena betul-betul tepat pada daerah punggung saya. Terus saya terjatuh, saya pun pitam. Lepas saya jatuh pitam, ada orang bangun angkat saya kan. Kata Datuk Pakcik ni datang ambilkan air, baca-baca, kasih saya minum. Terus saya duduk saya tu, terus seluar saya berlubang. Pasal panas kan, berlubang kecil. Datuk Pakcik tu angkat dengan tisu. Dia angkat, adik tengok ni, batu kemenyan yang kecil, yang betul-betul kecil, macam jari kecil kita tu, kuku kita tu lagi kecil. Tapi dia kena macam kena pukul dengan baseball bat. Macam gitu ada pesakit. Saya pun tak ingat apa-apa. Saya ingat okey, bukan 77 lah. Saya tak mati kan. Bukan 77. Alhamdulillah masih hidup. So saya pun teruskan berniaga saya seperti biasa, tak apa-apa. Tapi selama 2 minggu berturut-turut tu, saya tak nak makan, saya tak nak minum, tak nak bangun, tak nak pergi kedai, terbaring di atas katil. Sampaikan pada satu hari tu, keluarga saya dan keluarga ibu bapa saya, keluarga isteri saya semua ingat saya dah nak meninggal. Pasal separuh badan saya dah tak bergerak. So bila saya itu, diorang datang, biasalah, datang semua melawat saya, bacakan Yasin apa, lepas gerbuk. Dah betul-betul ingat nak meninggal. Lepas tu terus saya teruskan sampailah satu hari tu mereka bawa saya pergi jumpa satu ustaz di negeri seberang juga, di Bandar Baru Buda. Berobat, Alhamdulillah, semua syukur Alhamdulillah, dah baik. Okay, saya pergi ke kedai saya seperti biasa, macam biasa juga. Alhamdulillah, kita langsung ke kedai, tapi memang kedai kurang sikit rezeki, tak apa. Tapi mulai itu, hari itu saya tak dikacau, tapi kedai pula dikacau. Dihantar laba-laba sebesar, besar-besar. Besarlah laba-laba tu. Lepas tu pukul 9 pagi burung halang datang masuk dalam kedai 2-3. Lepas tu depan kedai saya dia bakar abu, ular-ular, cicak, katak yang dah hangus terbakar tu diorang buang depan kedai. Kita pun terus bapak kata putuskan, bapak cakap sudahlah, kita tutuplah kedai ni. Tak apalah, kita balik pergi Singapura. So kita tutup kedai Singapura, tutup kedai di Johor tu. Terus kita balik Singapura. So bila kita dah balik ke Singapura tu, bapak masih tinggal di Johor Bahru. Dah lepas saya rasa dalam 5 tahun kita terjumpa satu hamba Allah ni. Kita duduk makan dekat kedai sebelah lama kita. Kita duduk, kawan orang tua ni datang kat dia minta maaf. Dia kata, "Man, aku minta maaf lah, Man." Saya, "Kenapa minta maaf alih-alih kan?" Lepas tu dia cakap, "Pasal ada orang bayar aku RM10,000 untuk kasih tutup kau ni meniaga kau. Kalau aku dapat tutup niaga kau ni, aku akan bayar kau lagi RM20,000. So yang menyeramkan adalah berbagai-bagai benda yang kita alami. Seperti kena petik, lepas tu dalam kedai tu berbagai, kejap kita pusing nampak kepala, pusing lagi sana, ada kepala, pusing tu kita dah panggil berbagai-bagai orang untuk datang tengok kedai lah, apalah. Rupa-rupanya orang yang bikin kita tu adalah kawan bapak sendiri, yang dibayar oleh orang untuk menjatuhkan niaga kita. Tak disangka lah. So begitu je lah cerita seram saya. Wah, cabaran betul lah awak ni Sekarang ni masih berniaga ke? Masih. Alhamdulillah. Tapi berniaga di Singapura. Berniaga di Singapura. Jual apa tu? Jual package perkahwinan. Amboi. Daripada jual makan sekarang jual package perkahwinan Selamat maju jaya untuk bisnes anda lah ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kembali. Baik saudara.
baru nak cerita, nak jawab satu lagi pemanggil. Tengok, dah pukul 2-3 minit Okeylah. Dengan ini saya harus undurkan diri, dan saya akan jumpa anda esok lah. Saudara, terima kasih pada anda yang lungsuri Facebook Ria, yang telah pun berinteraksi dengan saya di Facebook Ria. Terima kasih pada anda banyak-banyak lah. Anda memeriahkan lagi suasana Facebook kami. Dan jangan lupa untuk like Facebook Ria, sebab di Facebook Ria ni banyak perkara yang akan dikongsi sama. Ada video, ada juga hal-hal yang dikongsi, dimuat naikkan dari masa ke masa. Antaranya video-video yang saya buat, vlog MG12 dimuat naikkan di Facebook Ria. Tetapi kalau juga pada anda yang belum lagi subscribe ke Facebook saya, KC Champion, anda boleh ke Facebook saya untuk subscribe. Dan pastinya dari masa ke semasa saya akan muat naikkan lebih banyak lagi video-video dengan siri saya yang saya perkenalkan, cerita dalam kereta, ya. Terima kasih. Dan kalau anda menonton video, anda boleh komen di video YouTube saya tu. Jangan lupa tinggalkanlah KC saya dari mana sedang mendengar. Saya suka tengok lah kalau anda sedang mendengar dari Singapura ni, kawasan mana, Jurong ke, Bukit Batok ke, ataupun dari Malaysia ni mungkin dari mana, dari Johor tu di Pontian ke, di daerah mana. Dan saya akan cubalah cari kisah-kisah yang ada kaitan dengan kawasan-kawasan yang anda tinggal. Jadi itu lagi, bila anda dengar tu, ni macam tempat aku je. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan komen-komen. Dan terima kasih atas sokongan yang telah pun anda berikan. Dan saya jumpa anda esok malam di Ria 897 FM. Baik, kita teruskan hiburan. Yang ini sebuah segmen yang diberi nama Rock Lama Duk, Rock Hits, menemani anda dari sekarang sampai jam 4 pagi. Setiap hari Ria dari jam 2 pagi sampai pukul 4 pagi, ya, Isnin sampai hari Ahad ada segmen Rock Hits. Semoga terhibur. Bye-bye.